Baik, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih pada yang dah masuk live. Saya Amirul daripada Mark Community. Hari ini hari pertama untuk kami meneruskan kesinambungan program 14 hari sembang 14 hari lockdown yang kami buat 14 hari pada lockdown yang pertama 1 sehingga 14 hari bulan. So hari ini kami proceed dengan program yang dinamakan Buah Mula. Buah Mula ni contohnya orang yang start. Kami yang start dulu. Apa-apa discussion tu biar kita yang mula dulu. So kami plan adalah untuk buat 2 kali seminggu. So plannya adalah hari Jumaat dan Sabtu, tapi memandangkan hari ini panel request untuk buat hari Khamis, so kita buat hari Khamis dululah. So the next will be on hari Sabtu ni. Lagi last kali saya akan bagi tahu tajuk. So hari ini you all boleh follow kami punya Facebook, iaitu di live ni. YouTube pun ada. Kami baru up video-video yang berkaitan yang 14 hari kami dah buat tu, kami akan up. Dan Instagram sekali. So tajuk hari ni adalah untuk student-student yang lepasan SPM, yang baru ni baru dapat result. Terutamanya untuk student yang science stream, yang student science yang plannya untuk meneruskan dalam bidang kedoktoran. Actually saya pun dulu science stream, tapi science stream yang dah cangkui. No credit at all untuk subject science. Then saya kena pergi ke course yang lain, which is the next channel. Nanti saya akan jadi panel untuk story yang orang kata apa failure masa SPM. So hari ni saya berbesar hati dapat menjemput satu doktor daripada Slim River, kawan saya juga, dan one of the client untuk saya punya company, iaitu Dr. Hanafi Yahya. Saya kenal lama dah, dan dia ni pun, doktor ni pun turut membantu dan menyumbang banyak pada masyarakat sekeliling, terutama di Slim River. So hari ni kita teruskan dengan kita menjemput Dr. Hanafi untuk ke live. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okay, clear. Siapa komen di tempat, di komen boleh bagi tahu. Kalau tak clear ke whatever ke, boleh teruskan. Okay Doktor, terima kasih kerana mai ke live kami sudi hadir yang pertama, buah mula yang pertama. Saya amat berbesar hati, jauh tu Sri River, tapi actually lah ni bagus untuk kita buat online. Memandangkan dulu melibatkan logistik whatever, so sekarang ni kita buat online senang. Okay, baik Doktor. Kita teruskan dengan soalan dah senang. Doktor boleh cerita tak background doktor daripada segi family-nya, daripada segi education-nya, kalau supaya audience lebih kenal pada doktor Hanafi Yahya ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati tuan lawyer kita. Tuan lawyer banyak membantu saya. Terima kasih kerana sudi mempelawa saya ke dalam satu sesi pembincangan ni. Dan saya sendiri pun sebenarnya jaranglah nak buat live ni, tapi bila kan sahabat saya memberitakan tajuk ni sangat signifikan kepada pelajar-pelajar yang terutamanya baru lepas SPM, jadi saya rasa saya terpanggil lah untuk berkongsi sedikit pengalaman, mungkin boleh menjadi orang kata apa pedoman ataupun contoh kepada yang mungkin ada sesiapa yang berminat ataupun mereka macam mana mereka nak plan selepas dapat result SPM tu. Jadi sebelum saya pergi jauh, elok saya perkenalkan diri dulu. Saya Hanafi bin Yahya, sekarang saya Dr. Hanafi Yahya. Saya berumur 38 tahun. Saya berasal daripada Jempol, Felda Raja Alias 2, Jempol Negeri Sembilan. Dan sekarang saya bermasteratin di Slim River Perak. Ini tahun ke-6 saya di Slim River Perak. Latar belakang, bila sebut Felda ni, saya anak Felda lah. Saya anak peneroka Felda. Saya lahir di Hospital Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saya satu-satunya anak mak saya yang lahir di hospital. Yang anak lain semua di rumah saya di hospital kerana mak saya kata kepala saya besar. Susah nak bersalin, saya kena bersalin di hospital. Dan saya dibesarkan betul, ni cerita kisah benar ni. Okay, kami memang nak kenal doktor daripada segi yang betul lah. Kepala besar. Okay. Kepala besar tak apa, jangan besar kepala kan. Okay. Dan saya memang dibesarkan dalam suasana kampung lah. So kalau ada peroka-peroka ataupun anak Felda berjumpa saya klinik tu, memang saya akan kata kita sekapal lah. So kita tahu pahit manis
asam garam kehidupan di Felda ketika kita kecil saya lahir tahun 83, awal sembuhan sampai ke tahun 2000 saya dibesarkan di kawasan Felda. Adik-beradik saya kalau ikut saya ada 5 orang. Saya anak ketiga, atas saya 2 orang kakak, di bawah saya ada 2 orang adik lelaki lah. Saya yang tengah-tengah. Dan saya mendapat pendidikan awal di kawasan Felda, tadika sekolah rendah, malah sekolah menengah pun di kawasan Felda juga. Dan alhamdulillah rezeki saya murah, saya terpilih untuk masuk ke MRSM, Maktab Rendah Sains Semara, masa berbekalkan dengan saya beri keputusan PMR. Tapi masa tu saya sedikit terkilan lah. Mungkin orang yang happy bila masuk MRSM, saya tak berapa happy. Sebab apa, MRSM tu belakang rumah saya je, MRSM Serting. Saya ni daripada kecil memang suka sikit challenge benda-benda yang mencabar. Memang saya berniat nak keluar daripada kampung secepat mungkin untuk saya rasa nak berdikari. Tapi bila dapat MRSM tu seronok dah. Tapi tengok MRSM di belakang rumah je. Aduh hai. Masa tu rasa macam malah pergi pun ada. Tapi lah, tu yang terbaik masa tu. Dan masa tu pun kalau ikut pun memang saya tak nak pergi, tapi setelah cikgu pun datang pujuk, ayah pun dah pujuk, dah almost memaksa, dan saya pun okey lah, tak apa, saya masuk MRSM walaupun belakang rumah. Jadi orang lain semua datang dengan kereta ni kan, sampai sewa kereta apa, saya naik motor je, motor Honda Bulat tu Honda 70 tu, peluk bakul je, belakang rumah dekat je. Ayah saya sampai 2-3 trip nak hantar kejap hantar beg, kejap hantar baldi, kejap hantar bakul, betul je hantar saya, sampai kami dekat. So untuk MRSM tu Form 4 dan Form 5 lah. Masa masuk PMR tu, saya pun result saya masa tu 6A 2B, B saya English dengan sejarah, yang lain semua A, dan itu yang saya diterima masuk ke MRSM. So di MRSM Form 4 Form 5, kalau tanya saya, this is I punya turning point lah, perubahan hidup saya. Sebab apa? Sebagai anak Felda, ketika masa saya tu dulu, saya tak banyak nampak contoh tau. Dan sejujurnya saya tak reason kenapa saya nak belajar. Saya belajar sebab saya nak jadi hebat. Saya nak lebih hebat daripada orang lain. Saya nak nampak lebih pandai daripada orang lain. Dan masa tu saya dah aktif, saya start berniaga masa umur saya 8 tahun. Jadi saya sangat suka berniaga. Jadi masa saya form 2 form 3 tu, saya dah start berniaga burger sampai tengah malam, pukul 3 pukul 4 pagi. Jadi ayah saya kata kalau saya nak berniaga, make sure kelas saya tak boleh ponting dan saya kena perform. Kalau saya ada pelajaran merosot, dia tak benarkan saya berniaga. Jadi sebabkan semangat saya nak berniaga tu, so saya nekat lah, so saya kena perform. So, itu sebab kenapa saya belajar. Masa tu saya tak ada cita-cita. Cita-cita saya nak jadi businessman je. Nak kumpul duit, nak berniaga, nak beli motor RZ. Itu je saya punya cita-cita. Tapi saya tak ada cita-cita nak jadi cikgu ke, nak jadi doktor ke, nak jadi arkitek, tak ada. Sebab saya tak ada contoh. Masa tu yang paling saya nampak hebat pun saya rasa cikgu lah depan masa saya. Tapi saya tak minat jadi cikgu. Saya mungkin kurang sabar, saya tak boleh jadi cikgu. Cikgu kerja pejabat, saya tak sabar. Jadi saya tak ada siapa yang saya nak jadikan idola ataupun contoh. Sampailah saya masuk MRSM, bila saya masuk MRSM, ada rakan-rakan sekeliling saya yang anak doktor, anak lawyer, anak arkitek. Orang lain semua pakai kereta besar-besar, ayah saya pakai Honda 70. Masa itulah baru saya rasa betapa berbezanya darjat antara saya dengan orang lain. Dan apa yang membezakan darjat tu? Ada ilmu. Sebab ayah dengan mak saya tukar sekolah tinggi. Ayah sendiri pun tak ada apa-apa sijil pun. Jadi masa itulah terdetik hati saya dan saya kena buat sesuatu untuk ubah nasib keluarga saya. So di MRSM itulah saya berubah fokus saya. Ada cita-cita, ada impian, saya kena belajar untuk ubah hidup keluarga saya. So sampai Form 5 SPM, saya di MRSM, saya dapat 6A juga, 2B, 1C. C tetap English juga. B saya masa tu bahasa Melayu, dengan kimia. Yang lain semua A lah, fizik, biologi, math semua A. Dan selepas tu saya melanjutkan pelajaran ke matrikulasi Negeri Sembilan. Di matrikulasi pun saya all out juga, because saya masa tu saya dah memang target nak jadi accountant ataupun doktor. Dan masa tu nombor 3 saya tak cikgu juga sebenarnya. Cikgu masa saya suka mengajar. Jadi di masa dekat MRSM saya suka macam berkongsi. Jadi saya seronok pula mengajar orang. Jadi saya ada option saya ketiga, saya ada cikgu lah. So tapi di matrik saya buat sehabis baik. Masa saya dapat pointer 3.85. Dan masa tu ada option lah dengan markah saya tu untuk saya pilih ke medical school. So di medical school lah saya diterima masuk dan saya dapat di USM, Kubang Keren Kelantan, untuk sekolah perubatan, USM Kelantan.
Kalau ikut masa tu saya rasa saya sangat bahagia, sangat teruja masa saya dapat USM tu. Tak tahu kenapa Cik Amirul, sampai saya dapat keluar pada Negeri Sembilan. Kau tak keluar Negeri Sembilan. Kita duduk kampung kan. Duduk kampung. Matrikulasi kursi pilah ni pun setting ataupun Felda setting tu ataupun Felda Raja Alias ke pilah ni tak jauh, dalam 40 kilometer je. Jadi saya semula boleh nak keluar pada Negeri Sembilan. So alhamdulillah saya dapat Merantau. di Kelantan. Merantau, seronok masa tu, jangan cakap lah. Tidur bersenyum. Walaupun tak tahu lagi, tak fikir apa kat situ. Seronok dapat keluar. Tapi masa saya, because saya masa tu keluarga masih susah. Ayah saya Feldam tu penuh getah. Masa saya ingat lagi, masa tu getah harga sekilo 50 sen lagi. Saya ingat lagi masa tu. Jadi ayah saya tak mampu. Kami tak ada kereta yang ada motor dah bulat tu. Jadi ayah saya kata, orang tu ada lagi ke? Ada. Mak ayah saya ada lagi. Alhamdulillah. Jadi bila saya dapat ke Kelantan, ayah saya pun panik lah. Sebab panik, siapa nak hantar saya ni? Jadi dia pun dapat kumpul duit 500-600 dan sewa kenderaan. Orang blok tu kampung untuk sewa kereta. Lepas tu saya kata tak payah layah, saya kata biarlah saya naik bas 600 ni boleh buat belanja saya kat sana. Saya kata kat sana pun saya nak beli banyak barang, betul kita masuk asrama kan. Jadi saya pun setuju, saya pun naik bas lah. So pertama kali keluar pada Negeri Sembilan, saya naik bas seorang. Saya bawa baldi, saya bawa beg, masuk asrama tapi naik bas. Jadi itu benar, saya seorang masa tu, tak siapa ikut saya pun. Saya confident, saya memang overconfident, saya confident je pergi seorang. Itu pengalaman saya naik bas jauh pertama kali lah. So sampai kat Kelantan masa tu 3:04 pagi dan saya pun, kita pun first time sampai Kelantan kan. Saya kata nak turun ke USM, dia turunkan saya Kota Baru. Sudah, pukul 4 pagi Kota Baru. Saya tak tahu Kota Baru kat mana, saya tak tahu USM kat mana, saya tak tahu Bengkulu Kerian ni kat mana. Tapi alhamdulillah ada hamba Allah tu tolong saya, tumpangkan saya tidur rumah dia dekat satu kawasan dekat area Pasir Mas. Lepas tu lepas pukul 8 tu boleh ambilkan saya taksi dan saya pun daripada situ Pasir Mas tu saya naik taksi ke Kubang Kerian. Pukul 9 saya sampai kat situ. So di situlah saya daftar tu. Kita lama tahu first time masuk USM Universiti, tak pernah masuk universiti sebelum ni. So saya masuk kat pagar USM tu, saya pun turun taksi dengan barang saya semua. Rupanya college tu dalam dia jauh lagi rupanya. Pagar besar tu pagar dia. Jauh dekat dalam 2 km rupanya. Jadi saya jalan kaki ni, hangkut peluk baldi, peluk bakul, peluk beg dua. Tapi di pertengahan perjalanan tu adalah orang tumpangkan saya untuk saya masuk ke college untuk berdaftar. Jadi memang benda-benda ni yang selalu mengingatkan saya lah macam mana saya start dengan belajar di USM. So di USM lah saya dapat pendidik. Alma maternya dekat USM lah. USM betul ya, Kubang Kerian betul di Kelantan. So ada dupi lagi ke betul? Ada apa? Ada dupi lagi ke Kubang Kerian USM tu, ada pi ke? Sebelum PKP 2 tahun lepas saya ada pergi lah. Masa tu saya ada meeting kat KB, saya melawat dan mengenang sejarah lama kan. Tapi benda tu memang sentiasa di hati saya dan benda tu juga akan menaikkan semangat saya setiap kali saya fikir. Kalau saya malas-malas, saya mengantuk, dan ini yang selalu saya cerita. So USM banyak kadang-kadang kita manusia kan, so kadang-kadang benda ni yang perlu saya ingatkan. Jadi di USM ni lah yang saya rasa saya sangat berubah. Memang saya rasa USM programnya sangat-sangat train saya menjadi seorang doktor yang saya perlu sentiasa perfect, sentiasa tidak melakukan kesalahan, terutama dalam menentukan keputusan kepada pesakit. Jadi mungkin saya terus sambung kot cerita sikit pasal perubatan ni, boleh? Cik Amirul? Boleh. So saya di USM, mungkin siapa yang berminat untuk mengambil pelajaran di bidang perubatan. So di perubatan ni kita ada 5 tahunnya program degree. Jadi dia punya pembelajaran tu walaupun saya dikategorikan boleh kata sentiasa buat markah tinggi. Saya tak bijak tapi saya hardworking. Saya sangat-sangat hardworking tapi saya tahu saya bukan daripada keturunan yang orang kata IQ tinggi dan saya pun bukan IQ yang tinggi, tapi saya sejenis hardworking. Saya sangat belajar. Tapi bila di USM tu memang dia sangat memerlukan saya fokus 200% lah untuk belajar. So tapi masa tahun pertama saya masuk, saya masih dalam keadaan excited because saya dapat masuk universiti. Mungkin anda pun, mungkin orang lain pun bila cerita ke Menara Gading. So bila saya dapat masuk universiti tu, saya dapat ke Menara Gading seronok lah. Rasa dah tercapai cita-cita. Rupa tak tahu belakang tu jauh lagi perjalanan tu. Tapi hidup fikir, Menara Gading rasa dah puas dah. So di situ saya agak ada sedikit leka di mana saya sibuk.
Saya teruskan saya punya mood ataupun perangai saya suka berniaga, saya tak tinggalkan. So di USM saya berniaga top up, saya buat kereta sewa, saya jual roti, saya jual jagung, saya jual burger, jual kelapa. So apa yang mendatangkan duit saya buat bisnes. Saya sangat-sangat buat bisnes dan saya aktif. Saya suka main rugby. This is my favourite sport lah. Kat sana pun saya main rugby sampai mewakili universiti. So masa tahun pertama tu saya sangat aktif sampai saya tak boleh balance dengan pembelajaran saya. Dulu saya ingat masa kat sekolah menengah, kat MRSM, saya boleh balance. Tapi bila di medical school rupanya tak boleh. Saya kena really fokus, tapi saya salah kat situ. So masa first year tu saya fail lah. Walaupun masa tu fail atas pagar, dalam markah saya dalam 49, dulu 50, saya 49. Dalam medical, you fail is fail, walaupun you kurang 0.5. So bila kita fail, kita kena repeat the whole year. Saya kena turun best saya lah. So masa tu itu lah antara benda yang sentap dalam hidup saya lah. Sampai sekarang saya mula rasa dia punya pedih dan sakit tu. Sebab apa, dia boleh dikatakan saya tak pernah gagal semua hidup saya sebelum tu. Sekolah rendah, saya naik pentas. Sekolah menengah, saya naik pentas. Di MRSM, saya naik pentas. Matrik pun saya naik pentas. Sampai di USM, Medic School, saya fail. Dan saya kena keluar pada best, ketinggalkan kawan-kawan saya, kawan-kawan study group saya tinggalkan saya punya orang kata penggeng-geng tu, saya kena turun dan masuk ke best junior. So saya rasa masa tu saya rasa sangat-sangat inferior. Saya ingat lagi masa saya dengar kursus tu, saya tak sangka saya fail. Saya bajet saya lulus sebenarnya. Tapi bila saya kata nama saya tak disebut, mana saya gagal. Masa tu saya rasa dunia saya gelap lah. Gelap, sunyi sepi. Saya rasa kaki tangan saya kempas, ingat lagi. Saya tak mampu nak berdiri lah. So masa tu saya kosong, saya balik ke klinik, saya balik ke asrama saya. Saya balik ke asrama saya dan saya termenung lah di tepi padang. Saya sangat termenung lah. Dan jujurnya saya menangis lah. Saya jarang menangis, masa tu saya menangis lah. Saya menangis sebab apa, saya mengecewakan hati saya sendiri because saya tak pernah gagal. Saya gagal dan saya mengecewakan harapan ayah dan mak saya. Saya tahu macam mana harapan mereka, susahnya mereka. Dan saya mengecewakan mereka. Itu yang sangat menduka citakan saya masa itulah. Doktor. Saya potong saja. Sebelum doktor, Okay, tadi doktor sampai dah ke universiti pun kan. Okey, tajuk kita ni memang pasca. Tapi bila saya forward pada cikgu-cikgu, kawan-kawan, ada yang tanya, boleh tak untuk yang student yang nak ambil SPM? Untuk tips untuk mereka. Yalah, tips maybe kalau dalam study mereka ambil kat sekolah lah, tapi kalau as a part of realistiknya daripada seorang doktor kepada student yang nak ambil exam ni, SPM tahun ni apa nasihat doktor kepada mereka? Maksudnya tips untuk belajar lah. Tip untuk belajar ke, whatever tip lah doktor boleh bagi secara realistiknya daripada segi orang yang Okay, bagi saya punya style lah. Saya tak percaya tentang IQ ke genius macam mana pun. Bagi saya, hardworking, kerja kuat. No pain, no gain. Itu saya punya style lah. So you kena all out. Kena out study. Kita kena all out buat latihan. Kita kena all out dekat kelas. Involve aktiviti dalam kelas. Kita kena all out ketika kita study group. Kita kena buat perhabis baik ketika kita menjawab soalan. Kita kena everything kena top, kena TikTok, jangan tinggal sikit baki kita buat sungguh-sungguh. Dan saya rasa tu ya tips dia lah. So kalau you buat 90% daripada usaha you, macam mana you nak harapkan keputusan yang 100% ataupun sebab apa selalu dia katakan kita buat aktiviti selalunya kita akan buat 100%. Tapi kadang-kadang kita akan dapat rendah sikit. Tapi kalau kita buat 100%, dapat rendah sikit, dapatlah 90. Okey lagi. Tapi kalau usaha kita 50%, kalau kelepuk salah sikit kita dah 40, tu yang kita fail. Jadi bagi saya kita kena buat bersungguh lah. Kena hardworking. Tu kunci saya. Untuk student yang nak ambil SPM tahun ni kena dengar daripada kau kena pulun habis lah saya stream tu. Betul. You anggap apa yang you lalui ada hari ni hanya sekali you dapat. Tak ada tempat lain. You know second chance. Sebab macam saya PMR saya scorer, tapi bila masuk form 4, form 5 ni dia macam honeymoon. Habis semua lingkup saja saya. So mereka kena ambil nasihat doktor je lah. Bagi saya itu pentingnya guru-guru, ibu bapa atau orang sekeliling kita kena tolong mereka ni fokus. Apa yang mereka nak.
Kena fokus. You nak 9A, kena fokus kat situ. So kalau you nak buat sesuatu, tanya diri you, adakah apa yang aku buat ni akan membantu untuk membantu kita capai apa kita nak. Contohnya kita suka main motor. Fikir-fikir aku main motor ni bantu tak aku dapat 9A? Kalau tak bantu, tak payah buat lah. Bagi saya simple macam tu. Kalau kita rasa kita nak bersukan petang-petang tu, bersukan membantu ke aku dapat 9A? Yes, because dia akan menyebabkan otak kita lebih cergas. Then petang setengah jam pergi main. Jangan duduk dalam bilik. So apa saja yang kita lakukan, pastikan mesti ke arah apa yang kita nak di hujung tahun tak dapat SPM. Fokus tu yang penting. Itu. Okey, ni ada komen ni Tuan Hafiz Harun, dia kata Dr. Hanafi dulu pengarah program kecemerlangan SPM Negeri Kelantan masa ada grad dulu. Memang involved dengan student SPM ni. Yang itu sahabat saya di Melaka, Dr. Hafiz Harun. Kami sama-sama lah kami sama-sama buat program untuk pelajar-pelajar SPM di Negeri Kelantan untuk bantu mereka memberi motivasi, galakan supaya cemerlang dengan profesor SPM mereka lah. So kita buat sharing session je sebenarnya tu. Mana kita nak mereka. Macam saya kata, kelemahan saya dulu, saya tak ada idola. Saya tak ada contoh yang saya nak ikut. Jadi sampai hari ni pun, contohnya saya ada buat program Kak Anak dengan anak yatim, program dengan orang-orang yang berkurang kemampuan. Niat saya satu je, saya nak mereka nampak saya ni dan saya haraplah mereka boleh jadi kurang macam saya. Ada idola. Saya tak nak mereka tak tahu nak tengok siapa lah, saya tengok orang yang salah. Itu yang menyebabkan salah pilih kawan, salah buat keputusan. Jadi saya nak ke depan kepada golongan-golongan yang saya rasa very critical, iaitu generasi yang akan datang. So mereka ni lah yang akan menggantikan tempat kita ni nanti. Tadi kita bagi tip yang doktor bagi tahu untuk student yang akan ambil tahun ni punya exam kan. Kalau yang dah baru dapat result, untuk yang baru dapat result baru ni, macam mana doktor nak bagi tahu kat depa ni career path dia tu. Selepas dah ambil SPM dekat universiti mana ke, then macam mana nak jadi doktor ke, ya nak jadi student medik ni maybe dengar besar, tapi kita kena tahu ulun dia, usaha dia bukan je benda yang sikit, bukan je benda yang kecil. So boleh tak doktor bagi tahu? Yang ni tak apa, yang ni panjang sikit tak apa untuk student yang baru ambil result. ya skor lah. Yang tak skor nanti kita buat lain. Bukan apa tu, bagi saya apa pun keputusan SPM awak tu yang kita dapat itu yang you dapat lah. So mungkin kadang kita fikir positif, mungkin you dah cuba habis baik, tapi dapat yang seperti yang you tak harapkan, just redha, mungkin ada hikmah je. Siapa yang dapat terbaik tu bersyukur, just maintain you punya momentum. So dari segi nak pemilihan course tu, bagi saya yang pertama sekali you kena clear apa yang you nak lah, apa minat. Buat sesuatu benda yang bagi saya you kena ada passion, ada minat, supaya you boleh enjoy life you, enjoy kita punya study. Yang kedua, make sure course yang you minat tu ada market. Jangan buat satu keputusan bidang you minat tapi you tahu esok susah dapat peluang kerja, tak ada, pekerjaan tak ada. So itu pun rugi. So ingat di hujung tu nanti kita nak gunakan kita punya degree, gunakan kelulusan kita untuk bekerja. Jadi kena pilih lah. So dalam keadaan negara kita yang sekarang tengah masa COVID, mungkin kita pulih dalam lagi 6 bulan, 8 bulan selepas vaksin dah ada, semua orang dah dapat vaccination, kita pulih, negara kita baru nak bangun. So ada beberapa benda-benda yang kritikal yang kita rasa kena start ada. Contohnya kita nampak orang IT sekarang memang tengah meletup lah, because semua guna app sekarang. So dalam bidang tu mungkin kita boleh pilih ke situ. Jadi kalau ada minat sikit, tambah minat lagi untuk pilih ke arah tu. Dan kalau rasa sekarang doktor diperlukan, dan pilih ke arah doktor. So kita kena tengok, make sure apa yang kita minat tu ada market, ada permintaan nanti ketika lagi 5 tahun, 10 tahun mendatang. Kalau kita tak pasti, tanya kepada mereka yang sudah lebih matang dari kita ataupun lebih tua macam saya ni, bertanyalah, saya boleh berkongsi. So kena bertanya, kena berkawan, ataupun boleh chat dengan mana-mana yang you rasa arkitek. So boleh Google sekarang mana-mana arkitek you tengok, dan boleh PM email mereka. Saya rasa mana-mana senior ataupun orang yang lebih dewasa akan open menjawab soalan anak generasi yang baru ni untuk dalam memilih kerjaya. InsyaAllah, saya rasa tak ada masalah. Cuma siapa yang nak dalam bidang perubatan, cuba SPM dia bagus, dalam bidang perubatan, apa step seterusnya? Okey, untuk bidang perubatan, selepas you SPM, mungkin dapat 9A, 8A, next step you adalah matrik. Untuk Malaysia ni, 90% kemasukan untuk dalam bidang perubatan melalui matrikulasi sahaja. SPM sekarang sangat-sangat minimum, ataupun kita adalah mungkin UM ada foundation dia, tapi majoriti daripada matrikulasi. So bila
kita masuk matrikulasi, SPM is nothing. Dah kena reset dah. Sebab apa, medik ataupun universiti dia takkan tengok result SPM you. Dia hanya tengok matrik saja. Ini kena clear. Ramai orang bila dapat 9A, dia seronok, overconfident, bila masuk matrik, meleka. Sebab matrik is very packed. STP 2 tahun, dia packkan je setahun, matrikulasi. So you kena setahun 365 hari tu, you kena betul-betul perform, kena betul-betul fokus, make sure pointer tu 4 flat. Saya baru bercakap dengan sahabat saya, Dr. Najib, antara penyelaras kemasukan untuk pelajar baru, untuk pelajar medik USM Kubengkeran. Saya baru borak dengan dia semalam untuk dapat kepastian apa update, because saya dah 13 tahun dah meninggalkan USM. So saya tanya, dia kata setakat ni 4 flat. 4 flat untuk melayakan anda dipanggil interview. Baru interview. Adalah 3.8 tapi sangat minimum. Biasa 4 flat baru dia akan panggil. Tahun ni mereka baru selesai minggu ni menginterview 900 orang. Hampir 2,000 4 flat disaring. Hanya 900 orang dipanggil untuk interview dan hanya 120 orang je terpilih masuk medical school. So bayangkan persaingan ni macam mana. Jadi you memang kena betul-betul matrik tu memang kena 4 flat dan kena bersedia untuk masuk dalam bidang perubatan ni. Maksud saya bersedia ni, kalau anda terpilih masa datang interview, so barisan panel ni akan bertanya tentang anda beberapa soalan untuk menguji adakah anda betul-betul berminat ke tidak tentang bidang kedoktoran ni. Maksudnya dia akan tanya, apa idea tentang doktor? Pernah dengar tak apa itu houseman? Apa you boleh bayangkan houseman ni macam mana? Boleh bayang tak kerja sebagai pakar macam mana? So dari situ mereka tahu anda ni berminat ke tidak tentang dunia kedoktoran. Kalau minat jadi doktor tapi tanya pasal houseman, tak pernah dengar. Tanya pasal kedoktoran, tak tahu apakah apa yang ada. So nampak kurang minat. Dan antara ahli panel cerita dengan saya juga, mereka tengok bagaimana seseorang student atau calon tu, cara mereka menjawab soalan. Macam mereka confident ke tidak, macam mereka sensitif tak dengan soalan yang sensitif. Dan mereka juga bertanya tentang isu-isu semasa. Contohnya dia tentang komen pasal vaksin, komen pasal COVID punya perancangan macam mana. Nak tengok macam mana kita respon tentang isu semasa. Kalau anda sebagai doktor tapi tak tahu pasal dunia luar, tak tahu pasal dunia apa yang Malaysia lalui, tu antara orang kata apa minus mark lah. Tu antara soalan-soalan mereka baca. Jadi ini yang kena prepare. Dan dapat 4 flat, you kena prepare diri you sendiri pula untuk biar orang nampak anda bersedia untuk menjadi doktor. Dan saya dimaklumkan sekarang satu universiti antara 120 hingga 130 orang saja diambil setahun. Satu intake tu. Dan dia tak semestinya lelaki kena lagi beramai perempuan ke perempuan lebih ramai atau 50-50. Dia kompetitif. The best 120 dia ambil yang tu. Kalau nasib tak baik semua perempuan lah atau semua lelaki lah. Dia bukan kena 60 mesti lelaki, 60 perempuan, no. It's very competitive. The best 120 dia tu je dia ambil daripada 900 orang. Jadi so anda yang memilih medik sebagai kata apa pilihan, pastikan anda buat sungguh-sungguh ketika review dan anda kena ada dah plan B, plan C. Maksudnya kalau tak berjaya dapat medik, kena nak ke mana pula? Jangan esok tak dapat medik, frust. Ada beberapa orang yang tengah cari tak dapat medik terus mudung, frust, tak nak belajar dah ke mana. Saya dengar ada yang macam tu. Tak boleh. Sebab apa? Dia persaingan sangat tinggi dan orang kata apa percentage untuk terpilih sesungguhnya agak rendah. Daripada 2,000 orang hanya 120. Tak sampai pun 10% sebenarnya yang mereka pilih untuk satu universiti. Selepas tu baru anda terpilih ke USM dan barulah akan ikut program 5 tahun untuk bidang ijazah kedoktoran tu. Baru ni ada isu berkenaan dengan yang isu yang berkenaan dengan tiba-tiba kecoh kata jangan ambil kos doktor, tak ada kerja, dan tiba-tiba ada satu isu surat lantikan ditarik balik ke, macam mana tu? Okay. Bagi saya benda-benda ni agak luar kawalan pelajar lah. Saya kesian juga kepada pelajar yang terbabit. Sebab apa, ini adalah kesan teknikal bagi saya. Tapi nak kata jangan jadi doktor, saya kata itu sangat salah. Sebab apa, negara kita sampai ke hari ini masih kekurangan doktor. Kita sangat memerlukan, terutama bidang kepakaran. Kita sangat memerlukan, rakyat kita sangat memerlukan doktor. Di sebelah kita masih lagi saya rasa satu dalam 800, satu doktor 800 orang. Terlebih lagi kawasan pedalaman. Untuk makluman, saya dulu selepas grade USM, saya sendiri memang first option saya Tawau Sabah, dan saya ditempatkan di Tawau Sabah selama almost 5 tahun kat sana. Dan saya melihat betapa besarnya jurang perkhidmatan perubatan di Semenanjung dan di Sabah Sarawak, terutama di Sabah. Dan saya sendiri pun masa selepas houseman, saya ditempat di klinik kesihatan
apas balung agak pedalaman sedikit. Populasi saya masa tu 28,000 orang. Saya satu-satunya doktor di situ. Klinik swasta pun tak ada. Mana satu populasi 28,000, saya seorang doktor. The only doktor di kawasan tersebut. Jadi saya dengar sekarang dah tak baik lah 3-4 orang, tapi still masih tidak mencukupi. Jadi saya rasa saya mohonlah juga kepada adik-adik yang orang kata berpeluang, yang ada orang kata apa, ada kewibawaan, ada rezeki untuk memilih bidang kedoktoran segi result SPM, you pilih bidang kedoktoran ni, doktor. Negara memerlukan anda. Saya sendiri pun, bukan saya pun sampai bila saya jadi doktor, saya pun makin tua. Kami memerlukan anda untuk menjadi doktor. Jangan takut. Saya sebagai manusia yang kata bukan genius, latar belakang bukannya orang yang berpendidikan, keluarga saya bukan orang berpendidikan. Kami datang daripada kampung juga. Kampung. So saya boleh buat, saya pun makan nasi, you pun makan nasi, why not you cannot? Why not you tak boleh buat seperti yang saya buat? So situ tak ada masalah, mesti boleh. Kita mesti boleh. Doktor tadi pula kemarin masa doktor ada share post daripada Facebook kami ni, doktor ada sebut masa first year doktor ada kantoi subjek. Macam mana depan doktor nak bounce back apa semua, effect dia macam mana doktor boleh share? Okay. Macam saya cerita tadi lah, masa saya first year saya gagal lah, saya fail sebab apa, saya tak dapat imbangkan masa saya segi bisnes. Saya main rugby, saya aktif co-curriculum, dan dengan pembelajaran saya tak dapat imbang. Masa tu saya fail lah, saya gagal, dan saya kena extend setahun. Dan saya kena turun batch dan saya join junior batch saya. Dan sejujurnya masa tu lah pertama kali saya gagal. Daripada saya kecil tadika naik pentas, saya kata sampai sekolah rendah, sekolah menengah naik pentas, MRSM naik pentas. Di medical school USM Kementerian saya fail, saya gagal dan saya kena keluar pada batch saya, repeat 1 year. Jadi dalam medical school you tak ada istilah repeat paper. You fail is fail, you kena repeat the whole year. Bukan nak kena repeat paper pun tak ada. So saya kena repeat paper, repeat year masa tu. Jadi saya sangat-sangat sedih. Jadi masa tu saya dah decide, untuk dalam medik you boleh sekali fail untuk betul. Kali kedua fail you kena kick out terus daripada school. So saya ada sekali chance saja lagi untuk saya repeat balik, duduk balik exam tu untuk first year. Kalau saya lulus saya boleh masuk tahun 2, kalau saya tak lulus saya kena kick out daripada school. Saya kena keluar daripada course tu. Saya akan dilelong ke course yang lain. Jadi saya rasa masa tu saya sangat-sangat kritikal. Dan selepas saya kemurungan, saya rasa dekat almost 2 minggu, saya tak makan, tak keluar bilik, saya nangis je. Saya sangat-sangat rasa rendah diri. Saya tak bercakap dengan siapa-siapa. Saya tak cakap dengan mak ayah saya, tak cakap dengan adik-adik saya, tak cakap dengan kawan saya. Saya menyendiri. Di hujung 2 minggu tu, saya bangun lah dan saya kata saya kena ubah. Tak ada orang boleh tolong saya, memang saya kena tolong diri sendiri. So apa saya buat? Saya berjanji dengan diri saya sendiri. Saya takkan call mak ayah saya. Saya takkan balik kampung saya selagi saya tak lulus first year. Dan masa itulah, saya ingat lagi masa tu raya pun saya tak balik. Saya duduk seorang dalam bilik saya. Saya raya puasa, orang semua balik kampung. Saya duduk seorang. Saya tak balik kampung. Saya denda. Saya hukum diri saya, kesalahan saya sendiri. Sampai tak belajar betul-betul. Saya tak balik kampung, saya tak makan ketupat, saya tak makan rendang, saya berkurung dalam bilik sahaja di asrama masa tu. Dan saya tak call ayah saya, saya tak call mak saya. Saya rindu kat diorang tapi saya tahan. Saya kata ni hukuman saya kepada diri saya sendiri. Kenapa saya tak perform? Dan saya masa tu saya tak ada kerja lain, memang saya study. Saya rasa saya gila-gila saya memang study. Siapa yang kenal dengan saya, yang pernah masuk bilik saya, tahu macam mana saya tampal stiker di keliling pintu, dinding, bawah katil, almari. Bila saya celik mata nota. Saya celik mata nota. Saya pastikan saya tak lekang nota tu pada mata saya. Saya tidur hanya 2 atau 3 jam sehari saja. Saya tak akan benarkan tidur saya lama. Saya nak kena belajar. So untuk mengelakkan saya tidur lama, saya akan suka tidur kat lantai, kaki saya ke atas katil. Saya akan buat macam tu. Jadi bila sampai 2-3 jam, kaki saya akan kebas. Bila kebas saya terbangun lah, saya akan belajar. Sampai buaya besar pun saya belajar juga. So saya main petang-petang, saya tak aktif sangat main rugby, tapi saya main juga keluarkan peluk. Tapi ketika main pun saya akan pastikan 2-3 poin saya akan kena sentiasa main dengan kepala saya ketika saya main. Berlari tu kepala saya duk fikir, ingat balik apa saya baca tadi. So pakai boot saya baca dalam 2-3 topik, main, saya recall dengan kepala saya, balik tu saya tengok semula. Make sure betul ke tak betul. Dan saya memang potong waktu makan saya, potong waktu bersama kawan saya, potong waktu saya bisnes saya. Dan saya memang fokus betul-betul masa tu. Saya kata saya tak ada pilihan. Ini ada hidup dan mati. Kalau tak saya kena kick out daripada school ni dan saya akan mengecewakan, saya akan malu untuk balik kampung.
Jadi saya buatlah. So Alhamdulillah saya rasa apa yang saya buat tu berbala dan saya lulus untuk tahun pertama dan saya masuk tahun kedua. Dan masa tahun kedua tu saya dah jumpa tune dah. So saya kekalkan sebenarnya momentum tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Saya berjaya tanpa apa-apa halangan lah. Alhamdulillah. Untuk makluman mereka yang mungkin baru nak masuk medical school, untuk kegagalan failure rate dalam medical school ni agak biasa. Biasanya mereka akan kekalkan about 20 to 30% fail. Macam kalau 100 orang pelajar, 20 orang atau 30 orang mesti fail ni. Mesti fail, itu biasa. Jadi setiap tahun akan ada yang fail. Cuma itulah kata bagaimana kita nak menerima. Kadang macam kebanyakan medical student ni dia ada seorang yang perform lebih kecil. So bila kena fail tu mereka tak tahan dari segi tekanan tu. Tapi Alhamdulillah sampai tahun kelima saya lepas juga dapatlah degree saya dan saya mulakan tugas saya di tahun 2008 di Hospital Tawau masa tu. Tadi doktor masa first year tu kat masa kantoi tu ada buat study group ke macam tu, memang kena ada time tu. Oh, Selama ya, ini. penting. Bagi saya study group ni sangat penting. Bukan setakat bagi saya lah study group tu tempat kita mengajar orang. Saya punya style lah, saya suka mengajar. Saya akan keluarkan balik saya punya ilmu. So saya challenge saya punya diri, adakah saya ingat ke tidak dengan saya mengajar orang. Jadi bila kita ajar, kita praktis. Jangan kita serap-serap, kita lupa nak keluarkan dia. Jadi kita kena serap dan kena praktis keluarkan dia. Because masa exam nanti, supaya cepat keluar. Jadi saya study group, saya suka present, saya suka menjawab soalan, saya suka mengajar orang lain. Ini cara saya untuk recall lah. Jadi memang saya study group sangat membantu. Dan bila kita ajar tu, kadang-kadang kawan lain pun akan counter check kita. Hanafi, salah kau ajar, salah faham, patutnya macam ni. So ada orang tolong correct, betulkan kita. Tapi kalau exam, kalau kita salah, habis lah markah kita. Untuk makluman anda, untuk exam medical ni dia ni sikit tau. Tricky sikit. Contohnya, kalau kita betul, dapat 1 markah. Kalau kita salah, dia potong setengah markah. So kita tak boleh salah. Kalau salah tembak pun, dia akan potong minus. Jadi tak mustahil you punya result esok negatif. Itu style kalau medik. So tak boleh membabi buta ni, nak teka-teka. You nak tembak pun mesti tembak berilmu. Itu cara itu dalam medik. Tapi saya faham lah. Bila saya bekerja, saya faham kenapa sistem tu very strict. Because dalam doktor, kita tak boleh buat salah. Kita tak boleh buat mistake. Kita kena perfect. Walaupun orang kata manusia tidak sempurna, doktor kena sempurna because kita punya keputusan ni mempengaruhi kesihatan orang lain, mempengaruhi keselamatan orang lain, mempengaruhi nyawa orang lain. Itu sebabnya doktor semua di-train supaya setiap membuat keputusan tu kita kena perfect. Kena perfect lah nak buat nyawa orang. Betul. Kan? Doktor, doktor boleh story tak dekat audience kejaya seorang doktor ni macam mana, ada lokumnya, macam mana handle patientnya, busy dia macam mana. Lepas tu dalam keadaan COVID sekarang ni pula, as a frontliner, macam mana doktor boleh cerita? Okay, so saya start dari segi bidang pekerjaan pula si doktor. So saya akan cerita pada mulanya, kita akan bermula selepas you dapat degree, kita akan ada housemanship, houseman kita panggil, di mana you tak ada, you doktor tapi tak ada lesen lagi. Maksudnya kita dapat degree, ada ijazah perubatan, kita adalah seorang doktor, Dr. Hanafi, tapi you tak ada lesen untuk treat, you tak ada lesen untuk merawat orang lagi. So untuk dapatkan lesen merawat orang tu, kita perlu menjalani satu program panggil housemanship selama 2 tahun. Kita perlu posting ke setiap posting-posting utama di hospital selama 3 bulan dan kita akan di bawah supervisor, di bawah doktor pakar yang akan memantau kita dan memastikan kita punya knowledge dan skill tu selamat untuk kita merawat orang lain, setiap department tu. Dan setiap posting ni mereka ada exam dan kalau fail pun orang kena stay kat posting tu lagi. Jadi selepas houseman sekarang 2 tahun, selepas houseman tu kita dapat lesen tu baru kita panggil medical officer, lesen untuk merawat orang, kita panggil medical officer dan di situlah kita akan diletakkan bersepah. Ada di hospital, ada di klinik kesihatan. Lepas tu kita akan bertugas lah, maksudnya kita barulah memberi lesen untuk kita membuat keputusan kepada pesakit kita sendiri. Bila DMO atau medical officer ni kita ada option lah. Kita boleh stay sebagai medical officer, kita panggil chronic medical officer, mana kita duduk sebagai medical officer, stay kat situ lah. Kita ikut tangga gaji daripada 44, 46, 48, 50, 52, ikut tangga gaji tu. Ataupun kat situ juga masa MO lah kita boleh decide untuk kita mau master ke tidak. Actually saya sambung master untuk dalam bidang family medicine lah, pakar perubatan keluarga. So masa tu saya dapat balik semula ke USM selepas 4 tahun medical officer. Dan kalau tidak, ramai juga kalangan sekarang ni yang berhenti lah, resign daripada government. Masa MO tu 2 tahun dah servis, dia akan resign dan mereka ada yang bekerja di bidang swasta atau mereka membuka klinik sendiri. Itu antara yang sekarang ni.
Cuma yang terbaru ni untuk generasi baru doktor, saya difahamkan untuk you dapat degree, nak start houseman pun yang menunggu kurang antara 8 bulan hingga setahun untuk dapat pergi posting tu. Maknanya setahun tu boleh katakan you akan menganggur. Ini yang selalu kita dengar doktor menganggur, doktor menganggur. Doktor yang menganggur ni doktor yang tak masuk houseman lagi. Sebab apa? Kita ada lambakan pelajar, kita ada FPTA, kita ada FPTS dan kita ada pelajar daripada overseas juga yang balik. Tapi bagaimanapun housemanship macam saya kata mereka diletakkan di bawah pakar yang setiap pakar tak ada kota je, mungkin 10 orang je, tak lebih. Kalau lebih daripada 10 orang tu, kualiti dia nak mengajar houseman tu akan terganggu. Jadi terganggulah kualiti houseman tu nanti. Itu nak menunggu houseman tu habis menyebabkan ada longgokan doktor yang tak buat housemanship lagi, menganggur. Sekarang setahun mereka kena menunggu. So selepas tahun atau barulah mereka boleh start housemanship. 2 tahun, lepas housemanship 2 tahun baru mereka baru start MO. Dan sekarang ni pula saya difahamkan ada pula konsep kontrak di mana selepas housemanship tu mereka MO tapi bukan bekerja sebagai tetap, sebagai kontrak. So sebagai kontrak, kerajaan akan tengok performa doktor tersebut, dan saya sendiri pun ada 3-4 orang yang jumpa saya yang minta kerja dengan saya sebab tak dapat disambung kontrak. Ini adalah cabaran-cabaran sebagai seorang doktor pada masa sekarang dan pastinya pada masa depan. Kenapa mungkin saya faham kerajaan tak mampu nak menanggung kos gaji doktor yang mungkin ramai. Jadi doktor tu nak kena pula minta kerja lain pula sebab apa tak dapat disambung kontrak. So bila dalam kontrak yang status kat KKM ni, banyaklah kemudahan-kemudahan keistimewaan yang mereka tak dapat lah. Ada beberapa allowance tak dapat, pencen tak dapat, nak buat loan susah, mereka nak sambung master pun tak boleh. Jadi mereka tak banyak pilihan daripada mereka keluar. Tapi jangan takut sebab apa, sebenarnya bidang doktor ni sangat-sangat luas. Bila kita keluar sebagai swasta pun, you boleh kerja, you boleh kerja dekat bahagian klinik, you boleh kerja sebagai doktor di klinik swasta, hospital swasta, ataupun sekarang bidang occupational health, kesihatan pekerjaan pun sangat-sangat memerlukan doktor-doktor muda. Ini antara peluang-peluang yang rasa masih setakat ni saya rasa masih kurang. So jangan takut, doktor tidak menganggur. So jangan takut untuk anda masuk dalam bidang kedoktoran ni kerana demand tu masih tinggi, jauh lagi. Saya rasa 10-20 tahun pun isu ni tak akan selesai lagi. Cuma longgokan yang kita dengar tu hanya longgokan untuk masuk houseman saja. Tapi untuk di hujung ni, bidang kepakaran, doktor, klinik swasta, di hospital swasta, bidang peluang pekerjaan, kesihatan pekerjaan, tu mereka ni masih memerlukan doktor lagi. So jangan takut. So kepada ibu apa, mungkin ada anak-anak yang minat jadi doktor tu, jangan risau. Peluang tu masih ada. Berkaitan COVID tadi Tuan Lawyer kita ada ceritakan cabaran keadaan sekarang negara kita dengan COVID. So sebenarnya bila kita cerita pasal COVID ni, 2 kesan yang kita boleh lagi lah. Satu kesan daripada kesihatan, kedua ekonomi. So dari segi kesihatan ni pula, dalam orang-orang takut pasal COVID ni, doktor tak boleh lari. Doktor kena menghadapi COVID ni. So walaupun orang tu kata COVID ni tak nampak di mata kasar, sekarang ni airborne, mana orang bernafas pun boleh terjangkit. Sebagai doktor kita tak boleh lari. Kita dah sign, kita berjanji bahawa kita akan merawat siapa saja pun tanpa prejudis, tanpa orang kata apa, tanpa ketidakadilan. Kita akan merawat mereka. So walaupun mereka ada risiko untuk COVID, doktor kena berhadapan juga. Dia kena lengkap PPE yang panas, dengan rasa tak selesa, kita perlu bekerja juga. So itu bagi saya cabaran segi kesihatan, tapi itulah doktor. Saya sebagai doktor, saya tak pernah rasa mengeluh ataupun rasa menyesal, walaupun orang kata apa, kena bergadai nyawa, membahayakan orang sekeliling saya, membahayakan anak saya, because mungkin saya bawa balik virus tu. Tapi this is apa yang saya pilih, doktor. So saya tak boleh lari pada tu. Apa yang saya buat, saya try sehabis baik untuk mengikut SOP untuk kita mengurangkan risiko jangkitan itu kepada kita, supaya kita tak bawa balik penyakit itu kepada orang-orang sekeliling kita ataupun dekat rumah kita. Tapi itu yang kita kena buat lah. Kalau tak ada doktor, siapa lagi kalau bukan kita. Yang kedua dari segi ekonomi pula. Ekonomi semua orang terkesan, tapi dalam terkesan-terkesan yang kita nampak antara industri yang tidak tutup adalah industri perubatan. So walaupun mungkin ada luar sana rakan-rakan saya yang sedang terkesan sebabkan kekurangan pesakit, sebabkan barang pun naik harga, PKP orang tak nak keluar rumah, terkesan segi dia punya cash flow. Tapi macam mana pun ada orang lain yang lebih terkesan. Jadi sekurang-kurangnya kita bersyukur kita masih boleh buka pintu klinik kita lagi. Jadi kita jangan putus asa, kita kena kreatif untuk terus berkhidmat kepada masyarakat kita. Dan kepada anak-anak muda yang nak join bidang perubatan ni, join kami please.
kami masih memerlukan orang untuk menaikkan lagi martabat perkhidmatan kesihatan di Malaysia ni. Doktor, saya nak reverse sikit. Okey. Untuk student yang maksudnya dah habis SPM, lepas tu dia nak lanjutkan pelajaran tu, macam mana daripada segi untuk dia beasiswanya, ada ke loan ke? Macam mana doktor ada tip untuk mereka ni? Okey, dia lepas SPM, matrik, matrik masuk medical school Okey, untuk zaman saya dulu, siapa yang masuk medik ni automatic GPA dapat. Automatic kecuali dia menolak lah. Kalau tidak memang automatic. Okey. Saya difahamkan daripada baru ni saya call sahabat saya di USM lecturer tu, dia kata sekarang lain sikit. Siapa yang dapat medik ni belum tentu lagi dapat beasiswa. Jadi selain beasiswa tu sangat sedikit lah. Biasanya mereka akan antara PTPTN buat pinjaman ataupun ibu bapa mereka sendiri kena tanggung lah. Jadi penting kepada mereka yang mungkin ada anak-anak kecil, mungkin yang baru tengah sekolah menengah ni, saya kena simpan duit dari sekarang. Kita tak tahu sampai bila PTPTN ke apa, jadi simpanlah duit dengan menabung di SSPPN, di PTPTN ke ataupun di polisi ke, insurans ke, di mana saja menabung untuk pendidikan. Sebab apa, dah berubah. Saya 13 tahun dulu kami automatik dapat beasiswa, sekarang bukan automatik. Hanya segelintir saja dapat beasiswa, kebanyakan semua anda mendapat PTPTN. Jadi kita selain seorang anak kena belajar, sebagai ibu bapa pula kita perlu ada simpanan untuk memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang seperti kita nak. Dan contohnya pula, andai kata anak kita pilih tidak terpilih masuk PTA, kita boleh pergi ke kolej-kolej swasta ataupun di overseas, contohnya di Mesir, di Indonesia, di mana kolej mereka pun menawarkan bidang kedoktoran ni, tapi kena bayar sendirilah. So saya tanya seorang sahabat saya, kalau di Mesir dululah sebelum COVID ni, antara 200 hingga 300 ribu kos dia. So kena standby lah duit tu dari sekarang. Kalau ada rasa nak dia jadi doktor tu, ada kena standby duit tu sekarang dah. Kalau di Malaysia pun saya nampak college ni, kalau kita kena bayar sendiri pun lebih kurang dalam 400 ribu untuk kita peruntukkan, untuk kita melahirkan, nak jadikan anak kita sebagai seorang doktor di kolej swasta. Dan tapi bersama kita boleh try pinjaman lah, atau dua option. Beasiswa sebenarnya sangat, aku kata apa, sangat hanya segelintir saja mereka yang dapat sekarang. Memang limited tu, sebab saya dengar apa, macam saya course law dulu, kalau kata dalam batch saya tu, kalau ada 100 orang, maybe dalam 80 ke 70 orang akan dapat. Tapi lah ni makin lama makin sikit lah, tak semua orang dapat. Silat-silat yang dapat tu maybe 30 orang kan. So dia sekarang dah reduce, tak sure lah sebab apa, maybe polisi lah kan. Okay, tadi kita contoh pasal beasiswa tu. Okay, nak tanya doktor, macam mana dengan ini soalan favourite lah, gaji seorang doktor, nak join tu, nak duduk di government ke ataupun di private practice, and locumnya, of course locum, but ada juga doktor kawan-kawan saya, dia pun buat locum kan, still boleh collection tu, very good. So anything doktor boleh tambah kat situ? Okey, memang keadaan ekonomi sekarang ni semua cerita pasal gaji kan. Okey, pasal gaji. Okey, sekarang ni yang semasa yang saya dapat tahu sekarang, untuk housemanship permulaan tu gaji dalam 2,400 basic. Itu permulaan. Anda selepas degree bekerja di hospital swasta sebagai housemanship, dah ada gaji 2,400. So dari situ dia akan menaik lah bila dia MO, dia ikut dia gaji sampai 3,400. Partner tu kalau dah 48 tu biasanya dalam 4,800 macam tu gaji dia. So kalau lagi lama ada di government, so gaji anda akan naik lah, ikut grade dia, So sampai 52 tu kalau you tak ambil apa-apa master, jadi kita panggil chronic MO, duduk lama dalam keadaan medical officer sahaja, MO saja, mungkin selepas umur you masuk 35, 36, gaji boleh cecah sampai 8,000, 8 hingga 10,000. Tu kalau mana selepas you dah masuk 48 dan nak ke 52 tu. Okey. Tapi kalau anda memilih bidang dah dapat jadi pakar, jadi pakar terus 54, masuk gaji boleh sampai antara 12 hingga 14 ribu lah. Itu basic dalam kerajaan. Boleh duduk kat situ. Dan kita selalu dengar ramai doktor buat part time. So part time tu ikut klinik ataupun hospital mereka bagilah, mereka akan bayar ikut per hour. Range sekarang antara RM40 hingga ke RM80 ikut sesuatu lokaliti kawasan tersebut lah. So mereka boleh ambil sebagai part time juga. So kalau orang yang keluar dari government, memangnya ada jurang perbezaan yang agak besar. Yang saya rasa benda ni dah lama dibincangkan oleh peringkat
kita punya menteri pun, jurang antara gaji doktor di government dan juga di swasta. Tapi suka saya tekankan sebenarnya bila sebagai seorang doktor ni, bukan wang tu semata-mata nak jadi pilihan kita kenapa kita nak stay dalam government ataupun tidak. Contoh seperti saya sendiri pun, the main reason kenapa saya keluar dari government bila saya dipindah-pindah. Saya terpaksa berjauhan dengan isteri saya kat Penang, dekat KL, saya dekat KL, saya kat Kelantan, dan saya rasa dalam masa tu kami anak masuk 2 orang. Saya rasa bukan itu yang saya nak lah. Saya nak anak-anak saya makin besar depan saya. Jadi itu yang membuatkan saya resign dan keluar daripada kerajaan. Dan pastinya saya rakan-rakan saya yang duduk di swasta ni pun saya tahu mereka mungkin kadang-kadang bila dah lama sangat di kerajaan, buat kerja yang sama mereka boring. So mereka nak tukar angin, nak cuba benda yang baru. So, sebab mereka keluar ke bidang swasta. So di sektor swasta ni gaji doktor memang berbeza lah. Contohnya kalau medical officer, kalau di MO di hospital, contoh di kecemasan, selalunya mereka akan bagi basic antara 8 hingga 12 ribu. Kalau di kerajaan government you 6 ribu, 5 ribu lah. So kat sana terus offer 8 ribu. So makin lama makin naik lah. Tadi saya ada berbincang seorang doktor jumpa saya. Dia duduk di satu hospital swasta di kecemasan. Gaji dia pun dah almost 14 hingga 15 ribu. Selepas dia sekarang umur dia 35 tahun, sudah sama seperti gaji pakar di government. Contoh macam tu. So untuk pakar-pakar pula yang duduk di sektor swasta, dia berbeza mengikut bidang kepakaran masing-masing lah. Ada yang surgeon, pakar bedah tu biasanya kita tahu lebih mahal lah. Ada yang 30 ribu, ada yang 40 ribu, ada yang 60 ribu, ada yang 100 ribu pun ada. So dia mengikut bidang kepakaran dan sub kepakaran mereka. Dia berbeza-beza. So tapi memang jurang tu saya akui besar. Tapi saya tahu doktor bukan itu yang saja menjadi pegangan mereka untuk berpindah lah. So ada faktor lain, kadang faktor politik dalaman pun mereka terkesan untuk mereka rasa nak keluar. Tapi itulah gaji dia. Jadi saya rasa sejujurnya gaji atau pendapatan seorang doktor boleh dikatakan saya agak stabil dan selesa, dan kita dengan rezeki kita yang lebih tu, kita boleh tolong orang lain sekeliling kita juga. Kita boleh keluarkan zakat yang lebih, kita boleh bersedekah yang lebih. Jadi tak salah untuk kita kaya, tak salah untuk kita banyak duit untuk kita menolong orang sekeliling kita. Sebab selalu saya beritahu kepada kaki tangan staff saya, untunglah kita berbanyak. Biarlah kita kaya supaya kita boleh tolong orang lain. Kalau kita tak kaya, kalau kita tak ada duit, macam mana kita tolong orang lain, diri sendiri pun tak tertolong. So selalu saya pesan ke tangan saya supaya make sure mereka perform dalam memberikan perkhidmatan. So kita berjaya, ya kita boleh banyak tolong ramai lagi orang sekeliling kita. Doktor, yang bab kena pindah ranah tu saya rasa saya boleh relate lah, sebab tu saya tak join government. Sebab tengok ramai yang kena pindah, saya pun malas. Okay, yang housemanship, saya rasa doktor tertinggal ataupun saya tak perasan. Housemanship tu berapa lama, and saya dengar kata memang yang tu the hardest part untuk masa nak sebelum nak jadi doktor, betul? Betul lah. Terus saya kata housemanship ni saya kata dia 2 tahun. Dia program tu di mana you kena di train lah. Selama ni kat universiti banyak daripada teori. So masuk housemanship dia memang lebih praktikal lah. So masa tu 2 tahun dia kena berpindah setiap posting tu 3 bulan lah, selama 2 tahun. So masa tu lah yang paling bagi saya sangat mencabar. Sebab apa, dia akan menguji kita punya physical dan mental. Dan di situlah kita baru masuk alam pekerjaan. Kita rasa tak cukup tidur, tak cukup makan. Kita nak gunakan ilmu yang ada ni, nak gunakan untuk alam yang nyata. Dan masa tu juga orang panggil houseman, HO, hamba orang. Orang kata apa, masa tu kita kena bully, kita kena marah, kena herdik. Saya melalui itu semua. Tapi setakat hari ni lah, saya tidak pernah berdendam dengan mana-mana MO saya tidak pernah berdendam dengan mana-mana pakar saya. Sebab apa yang mereka buat kat saya ambil itu sebagai, itulah ilmu yang perlu saya ambil pada mereka. Tak ada benda percuma dalam dunia ni. Jadi kalau itulah harganya saya perlu tak tidur 2 hari, kena on call back to back. Back to back maknanya you kerja sampai malam pagi esok, kerja jam pukul 5, sambung kerja lagi sampai 5 esok petang. Maknanya back to back 3 hari non-stop tanpa tidur. Itu harganya saya nak belajar pada mereka, saya sanggup. Sebab ilmu tu sangat susah, sangat mahal. Jadi memang orang kata apa, houseman ni memang susah lah. Selalu saya tahu ramai ada orang yang memang ada surrender, dia masuk houseman dia surrender, dia kata dia tak sanggup. Dia bukan ini dia nak. Bila dia ingat doktor ni orang yang diagungkan, dihormati, sampai houseman you tak ada, tak siapa pandang you lah.
Memang kita kena menjadi orang suruhan. So benda kita kena buat. Tapi saya macam saya katalah, no pain no gain. Kenapa nak takut? Kenapa nak takut bukan lama 2 tahun je. You make sure you fokus you nak jadi doktor, nak ada lesen untuk merawat orang lain, then just go through. Dan setiap department tu you perform, you buat sehabis baik. Kalau orang marah you, alah, pejam je, anggap ni lepas ni 3 bulan tak jumpa dah. Tu masa tu lah. Because memang ni Amirul, masa houseman ni memang kita kena maki lah, jujurnya lah. Kena maki, kena pressure, kena sentiasa disuruh, dia marah. Tapi saya anggap tapi bagi saya this is training. Dan kita houseman lah yang saya rasa menjadikan saya sangat tough sehingga ke hari ini, di mana kalau pasien saya ramai ke, saya tak cukup makan ke, saya tak cukup tidur, saya balik pada Terengganu, masih di sini terus kerja, saya masih boleh fokus. Saya masih boleh kata apa, buat keputusan dengan betul. Siapa kita di-train macam kita nak doktor, ngantuk sikit menguap, salah bagi ubat. Tak cukup tidur, salah bagi ubat. Perut sakit, salah tanya soalan. Kita nak doktor macam tu. This is how they want the doctor be. Dia nak daripada housemanship punya training. Dan saya, kalau tanya saya memang susah, tapi saya setuju je. Doktor kena staff. Kena tahu. Jadi, okay doktor, betul. Last. Mandangan kita tak ada soalan di ruangan komen. So saya tanya satu soalan back kepada student yang nak teruskan lepas dapat result dia teruskan masuk ke matrik ke universiti. Sebab saya dah tengok dulu batchmate saya dia doktor, tapi dia ambil dulu doktor, then dia quit, dia join untuk subject law dengan saya. So dia senior sikit lah, senior dan 2-3 tahun, dia withdraw daripada medik, dia join buat law dengan kami. So saya nak ada apa-apa nasihat lah untuk student yang nak teruskan masuk ke medik dan one day maybe dia akan rasa dia stress ke, dia nak surrender ke. Macam mana doktor nak supaya dia pun tak putus semangat masa tu? Apa macam saya ulang tadi, no pain no gain. So macam tu juga bidang kedoktoran. So dia dah tahu dah memang medik ni memang satu pekerjaan yang kritikal, Jadi kita memang dilatih, diajar macam tu. Jadi kita kena go through. So dalam pembelajaran tu memang susah. So kalau anda rasa masa tu down, rasa sedih, pertama bagi saya jangan duduk seseorang, picit kawan. Kawan yang positif lah, jangan kawan yang negatif lah kan. Kawan yang positif, join study group dia, bercakap dengan mereka dan selalu jadikan sesuatu tu untuk ambil sesuatu sebagai bakal semangat. Contoh saya apa yang saya buat ketika saya di medical school, yang saya rasa kalau tiba-tiba saya down, apa saya selalu fikir, saya akan ingat kesusahan saya, kemiskinan saya dulu. Saya dulu dengan keluarga saya, kami bukan miskin, kami asnaf lah, memang sangat-sangat susah. Saya ingat balik macam mana saya setiap hari hanya makan nasi dengan keropok. Saya akan ingat balik. Saya akan ingat balik macam mana buruknya motor ayah saya. Saya akan ingat balik macam mana berlubangnya baju ayah saya. Saya akan ingat balik macam mana hari raya kita tak ada baju. Saya ingat balik macam mana saya tengok kawan-kawan saya pakai Walkman, saya tak pakai Walkman. Saya makan ayam hanya sebulan sekali kita ayah saya gaji. Saya akan ingat balik macam mana adik saya kaki luka, kena luka panjang, perlu dijahit, sepatutnya bleeding, 3 hari tak berhenti pendarahan dekat kaki. Tapi sebab kami tak mampu bawa ke klinik, si swasta kami tak mampu, nak pergi kerajaan jauh, daripada Sentil ke Bahau jauh, ayah saya ada motor bulat yang tidak berlampu, tapi tak mampu bawa adik saya. So kaki adik saya hanya diikat dengan kain batik saja selama 3 hari. Darah tak berhenti. Sampai ke hari ni parut tu masih ada kat kaki lagi. Saya akan ingat benda-benda tu semua. So benda-benda tu yang akan menyebabkan saya bangun tidur. Benda-benda tu yang menyebabkan saya buang pasal malas saya. Benda-benda tu yang menyebabkan saya buang sifat putus asa saya. Dan sampai ke hari ini saya tak akan benarkan orang sekeliling saya miskin. Saya sangat fobia kata miskin ni. Kalau saya tahu orang susah, saya akan cuba tolong. Because saya pernah berada di tempat mereka. Saya pernah ikat perut. Saya pernah tak makan. Saya pernah tak ada apa yang saya nak. Jadi kalau memang niat saya hari ni, apa rezeki saya lebih, saya harap saya dapat tolong orang sekeliling saya. Because saya tak nak anak-anak yang sepatutnya cukup, tapi sebabkan tu dia mereka tak dapat sepatutnya. Mana yang mampu saya akan tolong. Itu yang selalu saya guna. Jadi kepada anda, kalau rasa di medik tiba susah, ambil satu pegangan. Muka mak ayah ke, something yang untuk kita bakar semangat kita balik supaya kejutkan ketika, because syaitan ni banyak ni, syaitan ni cukup banyak. Sebelum subuh, lepas maghrib ke apa ke, dalam toilet memang ada je. Tapi kita kena lawan tu.
Jadi ambillah sesuatu yang kita boleh pegang. Nak bayangkan muka ayah kita ke untuk bakar semangat kita. Jangan putus asa. Jangan putus asa. The big why. Memang Yes. kena ada benda tu lah untuk ni. Okey doktor, saya rasa dah pukul 10 dah. Saya rasa kita boleh tamatkan kita punya live pada malam ni. Saya Tapi Cik Amirul sekejap. Boleh tak saya nak respon sikit, ada orang ramai komen-komen di sini. Saya ada respon. nampak ke? Kalau ada nampak boleh. Saya nak tengok sikit, masa Syakinah kata ni dulu nak jadi doktor tapi kuat tidur, tak jadi nak jadi doktor. Okey, ada kawan saya pun yang kuat tidur pun kan, memang mungkin kita tak orang kata tak nafikan, ada manusia ni dia pandai tau, tidur pun ilmu masuk. So memang ada yang kuat tidur, tapi bila jadi doktor dia akan berubah. Tapi masa tak kerja dia tidur lah. Tapi masa dia doktor dia akan perform juga. Itu Jadi jangan gifted takut tu kalau doktor, gifted. Tidur ilmu ada. tu gifted tu. Yes, ada. Jadi kalau ada mungkin belajar-belajar kat sini, saya ni kuat tidur doktor. Tapi jangan risau, bila kita melakukan satu kerja yang kita passion, yang kita seronok, yang kita nak fokus. Seronok kan, kita akan hilang mood nak tidur tu. Lepas tu Ikin terbaik bos semua. Okey, Ikin ni saya punya staff lah tu Cik Zainuddin tanya doktor, terima kasih Tuan Haji, terima kasih. Wah, Tika, terima kasih. Saya respon sikit. Muhammad Yuni, sahabat saya. Terbaik. Tak, terbaik. Dia kata terbaik kita dua-dua ni. Okey, Puan Ani, Alhamdulillah. Ada sikit. Puan Juliha, Assalamualaikum Dr. Nafi. Team Pitch Department. Puan Juliha ni ada saya punya teamwork ketika saya di Hospital Tawau. Saya terima kasih, ingat saya lagi, saya juga terima kasih. Mereka banyak bantu saya ketika saya di housemanship. Ajar saya banyak ilmu, walaupun mereka nurse ke, JM ke, walaupun mereka bukan doktor, mereka sangat banyak mengajar saya, dan ilmu tu sampai ke hari ni saya gunakan. So saya ambil kesempatan, terima kasih semua tenaga kerja, nurse, JM, PPK di Hospital Tawau yang banyak menolong saya dan mengajar saya ketika saya memang perlu diajar. Ada lagi doktor? Doktor tengok komen. Tak ada lah. Ada soalan ke tak ada soalan daripada kita punya audience Tak ada. Tak ada Semua puji, nice sharing doktor. Pengalaman yang sangat berharga doktor share dengan depa. So saya pun seronok sebab saya dulu pun nak jadi doktor tapi tak lepas kan. Okey doktor. Saya terima kasih kepada doktor. Kami ucapkan sudi menjadi panel yang pertama untuk buah mula pada yang sesi kali ini. Next kita akan ada hari Sabtu. Saya doakan supaya Poliklinik Dr. Hanafi terus maju. Ada branch yang banyak lah di Malaysia insyaAllah. And Sungai Petani kalau nak buka beritahu. And apa-apa nanti kalau ni boleh contact dengan Dr. Hanafi dekat Slim River. And doktor pun ada banyak juga. Doktor boleh cerita yang dog move, sebab saya bubuh dalam poster doktor adalah untuk dog move juga. Doktor boleh cerita tak yang tu? Last. Okey. Mungkin saya nak berkongsi sikit lah. Sekarang siapa saya? Mungkin saya doktor tapi pada sama saya adalah entrepreneur lah. Saya usahawan. Saya usahawan dalam bidang perubatan. Jadi sekarang ni dalam syarikat perubatan ni, saya ada 4 syarikat dalam bidang perubatan. Saya ada satu syarikat yang khas mengelola atau menguruskan klinik-klinik yang nak buka klinik. Kita akan uruskan sikit admin. Dan saya ada syarikat yang memang klinik tu sendiri, dan saya ada syarikat yang uruskan dental klinik di gigi yang saya dalam sepatutnya dijangka bulan 7, tapi sebabkan lockdown ni agak ada kekangan sedikit, tapi klinik gigi saya akan buka insyaAllah dalam paling lewat saya harap bulan 9. So dan saya juga ada buat beberapa apps di mana saya DocMove company kita, dan Musa Berhad, kita ada buat apps untuk memudahkan anak-anak di kampung halaman nak memantau kesihatan ibu bapa mereka di kampung. Melalui apps tu mereka tahu mak bapak mereka apa tekanan darah, apa result terbaru, apa ubat yang mak ayah dia ambil, dan apa bil dia, dan mereka adik-adik boleh kumpul fund dekat apps tu. Kita panggilkan apps tu adalah Family First. InsyaAllah dalam hujung minggu ni atau minggu depan saya akan launch apps tu. Dan sekarang kita dah start hari minggu ni adalah minggu kedua kita buat visual consultation, di mana kita dah start visual consultation antara kami doktor dengan klien. Kita dah mula, tapi masa tu kita sekarang ni kita hanya tertumpu kepada pengguna MedCard. Kita ada 40,000 user MedCard. Sekarang ni kita hanya baru kepada mereka. Sampai 6 bulan kalau nampak sistem stabil baru kita open ke depan public. Ini antara yang variation yang saya buat untuk sebagai perkhidmatan tambah baik ke perkhidmatan perubatan di negara kita. Ini bidang keusahawanan, agak berbeza sikit dengan bidang kedoktoran, di mana saya sentiasa cuba create benda yang baru. Niat saya untuk menambah baik ataupun menambah baik kualiti perkhidmatan kesihatan, pada masa sama kita nak wujudkan peluang pekerjaan.
Di bawah saya sekarang kita ada 1, 2, ada 4, ada 5 orang doktor yang bekerja dengan saya. Saya ada dalam Alhamdulillah. 16 orang kaki tangan. Kami sentiasa cuba create another job supaya benda ni lebih nampak muhibah. Jadi so siapa yang mungkin ada bidang kesawanan tu, jangan takut. Bila anda boleh dalam bidang kesawanan perubatan pun satu benda yang luas. Banyak benda yang kita boleh create lagi. InsyaAllah. Dan saya pun terima kasih. Saya tahu ramai di luar sana yang sentiasa memberi sokongan, mendoakan kepada saya tentang untuk terus maju dalam bidang ini, insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. Kita ucapkan supaya lepas ni bisnes terus maju, dapat create peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dan kepada rakyat Malaysia pun secara amnya. Baik, terima kasih doktor. Kita akan end live kita. Nanti kita akan bertemu lagi hari Sabtu. Bukan dengan doktor, dengan panel yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam.